mengecilkan kembali skop dan merendahkan pula stakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up my good people? Kembali lagi ke channel Hadi Abdul Hamid. Untuk video kali ni aku nak review filem Police Evo 3 yang ditayangkan pada hari Khamis 25 Mei 2023. Aku dapat jemputan dari Astro Show untuk pergi ke Malam Gala Police Evo 3 di KLCC pada 18 Mei yang lalu. Dan so far daripada pengalaman aku menonton bersama-sama dengan rakan-rakan media dan juga influencer beserta artis, memang semuanya suka dengan Police Evo 3 ni. Tapi ini bukan nak cerita pasal macam mana diorang suka ke tak suka ke apa lah. Ini adalah aku punya personal take sebenarnya untuk filem Police Evo 3 ni. So this is aku punya review. Sebelum pergi ke review aku, apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka berkenaan filem ni, aku ceritakan sedikit sinopsis filem Police Evo 3 ni. Sebelum tu secara latar belakangnya lah sikit lah. Filem Police Evo 3 ni merupakan filem ketiga dalam franchise Police Evo. Dan Police Evo yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ni merupakan sebuah franchise karya dari Joel So, Kyle Gunting dan juga Anwari Ashraf serta beberapa penulis-penulis yang lain. Untuk filem Police Evo yang pertama diarahkan oleh Gas Abu Bakar. Filem Police Evo yang kedua diarahkan oleh Joel So dan juga Red Chew. So untuk filem Police Evo yang ketiga ni diarahkan pula oleh Syafiq Yusof, yang kita memang sedia maklum lah, dia memang banyak buat filem-filem aksi dan juga filem-filem yang penuh mind blow, plot twist apa semua kan. Tapi untuk filem ni dia tak ada peranan, dia hanyalah sebagai seorang pengarah sahaja. Dia tak terlibat dengan kerja-kerja menulis skrip ataupun cerita asal kamu, tak ada. So Scope Production bekerjasama dengan Astro Show untuk membuat filem ni. Dan aku boleh katakan this is one of the Syafiq Yusof punya best film. Dan maybe lah dia memang bersesuaian membuat kerja-kerja outsource, di mana dia perlu mengarahkan filem yang bukan daripada cerita dia sendiri. So berbeza tau bila kau buat filem yang melalui kau adalah penulis dan juga kau buat filem orang lain yang tulis. So kau jadi pengarah aja. So itu nanti aku akan ceritakan lagi. Sinopsis untuk filem Police Evo 3 ni aku baca di Wikipedia. Inspektor Kai dan Inspektor Sunny kembali dengan misi terbaru, dan kali ini pasukan mereka disertai Inspektor Dani, Inspektor Julie dan Inspektor Del yang mempunyai kepakaran yang berbeza. Sebuah letupan di Pulau Pinang yang telah membunuh ratusan mangsa, termasuk seorang anggota polis kini dalam siasatan Inspektor Sunny dan Kai. Keadaan bertambah rumit apabila sasaran seterusnya adalah Inspektor Kai. Persahabatan Inspektor Kai dan Inspektor Sunny diuji apabila menyedari suspek yang diburu mempunyai kaitan dengan kisah silam Inspektor Kai. Alright. Perkara pertama yang aku nak sentuh berkenaan filem ni adalah jalan cerita dia. Aku pernah cakap sebelum ni lah dalam channel Buzzpop, dan juga kalau ada kawan-kawan aku tanya ke apa ke, aku merasakan jalan cerita yang berpaksikan tentang konsep membalas dendam ni. Sebab kalau dalam filem yang pertama, kita tengok Police Evo yang pertama, dia nak sentuh pasal macam mana Inspektor Kai dan juga Inspektor Sunny bertemu menjadi the uncanny buddy cop yang dua-dua berperang yang berbeza. Yang kira macam Inspektor Kai ni is the hot shot lah, Inspektor Sunny is the macam laid back punya cop lah, very comedic. So kau boleh tengok macam banyak dia tunjuk trope macam ni dekat dalam filem buddy cop kat luar. Contohnya macam Hot Fuzz, Bad Boys. So dia terapkan dalam filem ni. Tapi dalam filem pertama dia tunjuk macam mana dia orang nak lawan dengan drug lord. That's a very simple premise, tapi quite nice. Bukan quite nice, memang it's really nice. Filem kedua pula dia berjauh, memang jauh sasar tau. Dia memang terus pergi quite big. Dia pergi hampir ke arah macam hampir global juga. Dia pergi ke arah Nusantara sikit, di mana dia menceritakan tentang kisah pasal Inspektor Kai dan juga Inspektor Sunny berhadapan dengan teroris. So dia dah macam bukan polis dah, dia dah macam lebih macam Paskal, dia dah macam lebih tentera sikit kan. So dia dah tak macam polis sangat. Tapi still bagi aku cerita dia, cuma tak sehebat dengan filem yang pertama. Dan filem yang ketiga ni, bila kau dah pergi ke arah teroris, dia macam mengecilkan mengecilkan kembali skop dan merendahkan pula stakes yang dihadapan, yang Inspektor Kai juga Inspektor Sunny berhadapan, di mana cerita tentang revenge bila
bekas rakan sekerja Inspektor Kai decide untuk nak balas dendam pada pihak-pihak polis yang pernah membelut ataupun menganiaya dia pada satu ketika dulu. So watak yang dianiaya ni adalah watak watak Reza, lakonan Shahnaz Ahmad. Sekejap lagi aku sentuh sikit dia punya lapasan lakonan dia. So macam aku rasakan yang macam filem yang kedua tu sepatutnya pergi ke filem ketiga, Something Big Something Terrorist. So filem yang kedua ni filem ketiga ni patut diletak kat filem kedua. Tapi itulah tak pasti kenapa, mungkin sebab maybe COVID ke ada isu ke apa kan, berkaitan bajet filem yang ketiga ni pun aku rasa agak rendah sikit berbanding dengan bajet filem yang kedua. So but overall sebenarnya jalan cerita dia okey. Jalan cerita dia simple je. Jalan cerita dia memang it's not nothing that we never saw before lah. Bukan we never watch before lah. Dia memang sebuah cerita yang very typical, tapi dibantu oleh lakonan-lakonan mantap dan juga gaya arahan yang menarik dari Syafiq Yusof. Ni satu juga aku nak sentuh berkenaan style directing Syafiq Yusof. Boleh dikatakan filem Polis Evo 3 ni antara style directing dia yang tak over the top sangat. Aksi-aksi dia bagus, aksi-aksi dia masih menarik lagi, tapi dia tak terlalu banyak sangat aksi yang melibatkan letopan ke apa ke. Dia lebih macam fokus pada one-on-one fight, lebih fokus pada car chase scene still ada lagi, which is bagi aku adalah a bit car chase scene dalam filem ni yang macam a bit lame sikit sebab ialah empty road dan lepas tu kereta polis saja. So dia macam play to save berkenaan action dalam filem ni. But overall dia punya style directing, cara Syafiq Yusof ni kawal semua pelakon-pelakon dan juga kawal setiap babak-babak dan dia mampu menimbulkan intensity tau. Bila ada babak berkenaan bom ke apa ke, dia boleh timbulkan satu suasana yang membuatkan kita dekat dalam wayang tu boleh macam berdebar-debar, adrenaline rush. So that is good. Susah untuk kau nak buat benda-benda macam itu. Kau nak fokuskan pada watak dan pada babak. And berbalik pada watak pula, Inspektor Kai dengan Inspektor Sani, iaitu lakonan Syahid Zizan dan juga Zizan, is very memang aku tak ada tegur, tak nak komen apa-apa. It's really macam sama macam dia punya lakonan sebelum-sebelum ni, still mantap lagi. Syahid Zizan bila dia lontarkan dia punya dialog tu waktu dia tengah marah ke, waktu dia tengah sedih ke, we can see that identity dekat dalam watak Inspektor Kai tu, lakonan Syahid Zizan. Dan watak Shahnaz Ahmad, Shahnaz Ahmad ni aku mula-mula agak skeptical sikit bila nak jadi villain utama dalam filem ni. Walaupun dia macam ada satu aura seorang villain, tapi dia tak sekarismatik macam Hasnur Rahmat, Ayu Syairi. Dia bukan macam Otai tau. So Otai-Otai yang villain ni macam contoh M. Nasir, Faizal Hussein, tu Otai. Bila kau tengok, pelakon lama tu, Syamnor semua kan, tu pelakon lama. Bila dia villain, it's really intimidating. Tapi Shahnaz ni dia muda, dia masih muda lagi, tapi dia still bagi aku dia melakukan satu, dia menidakkan aku punya skepticality terhadap watak dia ni. Bukan waktu dia jadi jahat tau, tapi waktu dia beremosi, waktu dia cuba untuk menimbulkan satu emosi yang tersakiti tu. So bila dia tunjuk emosi ni waktu dia sedih, waktu dia sakit, waktu dia perit tu, kau boleh dapat tangkap gila lah dia punya emosi tu. So aku puji gila-gila. Dia adalah seorang villain yang maybe most of the audience boleh relate dengan apa yang terjadi pada diri dia. So orang akan cakap macam mungkin betul apa yang dia buat ni. So kau boleh rasa macam kau relate dengan villain ni, dan kau boleh rasa macam aku nak tengok apa yang villain ni nak buat dekat orang-orang yang pernah aniaya dia dulu. Walaupun apa yang dia buat tu salah kan. So overall yes, Nora Danish pun memang aku rasa dia punya lakonan agak berkesan. Nothing tak ada yang over the top sangat ke apa ke. Yang lain-lain pun membantu setiap watak-watak yang ada dalam ni. Tapi aku nak sentuh sikit berkenaan Farali Khan. Farali Khan membawa watak Inspektor Julie yang merupakan seorang sharpshooter. Watak dia tak banyak dialog, tak banyak screen time apa semua, tapi setiap kali muncul watak Inspektor Julie ni, dia menangkap perhatian aku sebab dia punya karisma dia, aura dia tu. Aku tengok macam Sophia Jane waktu muda tau, dengan dia punya riak muka apa benda semua tu kan. Dan karakteristik dia pun macam very cool, very stoic, very macam intimidating. Dan ada fight one on one antara Farali Khan dan juga Shahnaz Ahmad, which is wow.
kau memang bagilah Syafil. So, kau memang bagus, kau memang bagi benda-benda macam tu. So, yes, Polis Evo 3 merupakan antara filem lokal yang aku suka dalam tahun ni. Korang boleh tonton filem ni, akan dah ditayangkan di Malaysia sekarang. I think that's it. Tak ada banyak sangat apa aku nak review. So yeah, thank you for watching this video. Tinggalkan komen kalau korang ada komen apa-apa ke berkenaan filem Polis Evo 3 ni. And kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.